Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 18 Ramadan 1445 bersamaan dengan 29/3/2024. Kita teruskan majlis ilmu kita dengan baca ulas tajuk daripada buku R&R Ramadan. Tajuk dia menarik. Nama dia R&R Ramadan. Bukan R&R pergi duk makan tepi jalan tu. Nama dia Rehat Minda, Rawat Jiwa. R1 tu rehat minda, rehat jiwa. R yang kedua rawat hati. Tulis itu. Rehat jiwa, rawat hati. Kita ni dua ya. Kalau selesai masalah dua ni, dunia ni pun aman. Balah-balah dengan orang tak apa kuat. Kita boleh tumpukan ibadat kita ke bulan Ramadan, di bulan Ramadan yang mulia ini, sebab jiwa kita rehat, hati kita tenang. Hak mana ada penyakit kita rawat. Maka dalam buku ini pengarangnya Hafizahullah telah membagikan kepada kita 4 bahagian. Bahagian yang pertama, hikmat kedatangan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita telah bincang hikmah-hikmah ini sudah panjang dalam siri-siri yang lalu, kitab lain tapi ada kaitan, iaitu kita dah bincang dalam kitab kita, nama dia Keindahan Islam. Ingat tak? Kitab Keindahan Islam ni, dalam ni ada rahmat ataupun hikmah daripada puasa. Kemudian bab yang kedua, ibrah peristiwa agung sepanjang Ramadan. Bab yang ketiga, inspirasi daripada penurunan Al-Quran. Yang keempat, muhasabah perginya Ramadan. Yang keempat ni sedih. Ya, muhasabah setelah berlalunya Ramadan. Jadi oleh kerana hari ini 18 Ramadan, daripada semalam lagi kita duk bincang, ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah dalam internet, dalam semua duduk tulis tentang perang Badar, Ghazwatu Badar Al-Kubra. Jadi ana ambil tajuk yang kedua dalam buku ni, muka surat 41, muka surat 42, tajuk dia Badar Al-Kubra, keimanan asas kemenangan. Tanda ni, Badar Al-Kubra, keimanan asas kemenangan. Maknanya asas kita nak menang ni mari mana? Mari daripada keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hari yang cukup besar. Tengok yang ada kitab ni, yang ada kitab R&R Ramadan ni, muka surat 42. Yang belum ada kitab boleh cari kitab, kan? Yang tak ada boleh cari. Yang ada kena buka. Yang ada kena buka. Dia panggil rehat jiwa, rawat hati. Sedap ke ayat dia tu, R&R. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan yang diturun padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia
keterangan-keterangan daripada petunjuk itu, dan yang membezakan antara perkara yang betul dan perkara yang salah, antara hak dan batil. Ya, dua yang kita duduk ni. Dia kata kita duduk ni dua, sama ada kita buat hak betul ataupun kita terjebak dengan kebatilan, wal iyazubillah. Jadi kita minta selamat jiwa kita, minda kita, budaya kita, kehidupan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara batil yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ini, maka mengerjakan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan ini sangatlah dituntut. Bulan lain pun dituntut, tapi bulan Ramadan ni kita kena pertingkatkan lagi. Pertingkatkan lagi, kerana semua orang nak jadi baik, peluang untuk menambahkan ibadat luas. Dengan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan diikat, jin-jin yang nakal-nakal telah dibelenggu. Takkanlah kita pula jin tak ada, syaitan tak ada, kita pula pergi jadi pengganti. Jaga jiwa kita. Bahkan mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat serta menghidupkan hari-hari dalam Ramadan dengan menikmati ibadat yang menjadi hidangan rohani. Kita kena kuat. Hidangan kita ni selain daripada menu buka puasa yang ditampalkan di dinding-dinding masjid dan surau tu, hidangan besar yang kita jangan lupa, jangan lara, jangan lalai, dia panggil hidangan rohani. Selain itu, menikmati hidangan jasmani untuk ibadat, untuk badan kita, dengan makan minum yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla pada waktu malam. Jadi kita seimbang. Kita makan kerana nak mencari kekuatan, cari tenaga untuk beribadat. Kata orang, makan kerana hidup, bukan makan hidup untuk makan. Tulis kata-kata hikmah. Kita makan kerana hidup. Mana selagi kita tak mati, kita kena makan. Tapi bukan hidup untuk makan. La. Kalau hidup untuk makan, itu dia panggil lembu. Lembu kerja dia bangun pagi ngak. Bila dia gemuk molek, kita ngak dia pula. La. Itu lembu kambing. Dia makan, dia hidup untuk makan dan untuk dimakan. Kita orang beriman, kita makan kerana hidup. Kenapa makan? Dia tak mati lagi. Kalau mati tak makan dah pula. Ini penting. Maka orang-orang yang bertakwa akan mengambil peluang ini, sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun, aku nak kamu jadi orang yang bertakwa, nak jadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan bukan sahaja mendidik, mentarbiah dan mengajar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajar kita mematuhi perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran lebih penting daripada apa yang kita dapat untuk dunia semata-mata. Dapat duit, dapat makan, dapat minum, kemudian pergi ke tandas, habis setakat tu ya. La. Kita kata yang lebih penting daripada itu, iaitulah bagaimana kita nak jadi takwa kerana kehidupan abadi di syurga. Itulah yang kita harapkan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni termasuk di kalangan orang-orang yang layak ke syurga-Mu. Wa a'tiq riqabana, bebaskan, senaraikan kami ni termasuk daripada hamba-Mu, orang yang dibebaskan daripada api neraka, maknanya yang tidak akan disentuh oleh api neraka walaupun sedikit. Ini kita nak. Kita doa kepada kita, doa kepada dua ibu bapa kita, doa kepada orang yang kita sayangi. Sebab apa? Sebab doalah senjata yang kuat, senjata yang ampuh, kata orang, yang boleh memberi kesan yang besar ke dalam jiwa kita setelah kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah SWT memilih Ramadan untuk diturunkan padanya Al-Quran, dan berlaku juga pada bulan Ramadan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari membezakan antara perkara hak dengan batil,
hari bertemunya dua kumpulan. Kumpulan mana tu? Tanda ni pelajar. Kumpulan yang pertama, kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, kumpulan yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulan yang kedua, kumpulan yang dipimpin oleh mendiang Abu Jahal. Di dua kumpulan ini besar, bertembung, berlaga, berlawan. Akhirnya walaupun dia panggil tak cukup dia punya kekuatan bagi pihak Islam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kemenangan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda dari sudut fakta sejarah, pada tanggal Jumaat, tulis Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, 2 Hijrah, bersamaan dengan 13 hari bulan Mac. Ini kebetulan bulan kita ni bulan Mac ni 624 miladi. Itulah tarikh pertembungan, tarikh perlawanan, tarikh pemisah di antara hak dengan batil, iaitu kemenangan Islam, matinya Abu Jahal, dan ramai lagi pak-pak Abu penjahat, geng-geng gedebel Mekah yang mati di Badar, dan mayat mereka dicampak dalam telaga di Badar dan ditimbus di situ dengan begitu hina, kerana dia lawan Allah, dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil hari Badar ni panggil Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari pertemuan dua kumpulan. Allah SWT memilih, takdirkan berlakunya peristiwa Badar yang kita setiap tahun mesti kita kena ambil ibrah daripada pengajaran ini. Anas sendiri bila pergi ke Madinah, kalau ada peluang kita bawa jemaah ni naik bas, mai kita pergi ke Badar. Bukan nak pergi gosok batu nama Badar, bukan nak pergi seru nama-nama ahli Badar, tetapi nak pergi ambil ibrah, tengok macam mana strategi peperangan, bagaimana keadaan Allah Ta'ala hantar mari malaikat membantu, supaya kita jemaah di sini yang hidup di akhir zaman ini mendapat inspirasi, kekuatan jiwa untuk menegakkan Islam. Kita sedikit, tak semesti sedikit itu kalah. Orang ramai tak semesti ramai itu menang. Jadi itu Allah nak tunjuk pada kita. Maka dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3, baru je kita baca semalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan besar dalam peperangan Badar. 70 bapak Quraisy dibunuh, 70 lagi ditawan. 70 maknanya 70 Quraisy mati, confirm mati, 70 lagi ditangkap dan ditawan. Azillatan saghirin, diikat mereka sebagai tawanan. Sedang kalian berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangan dan tidak cukup alat peperangan. Oleh itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan kita dah belajar dalam tadabbur ayat kita minggu ni, dalam surah Ali Imran dia kata apa? 2 kriteria tentera Islam kena ada. Yang pertama as-sabru, yang kedua at-taqwa. Mesti ada. Orang yang nak masuk dalam perjuangan Islam kena ada 2 sifat. Sifat sabar, jangan mudah goyah, jangan mudah koyak, jangan mudah lompat lari. Yang kedua kena ada sifat taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang Islam dalam keadaan lemah dan kecil jumlah anggotanya,
maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan Islam itu agama di sisi Allah yang maha besar dan maha berkuasa. Maka Islam, innad dina indallahi al-Islam, agama yang benar yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, agama Islam. Jadi kita kena bangga dengan Islam kita. Kita kena bangga dengan agama yang kita anuti. Jangan duk malu-malu nak sebut, orang tanya you nama agama apa, kesipuan kita nak sebut Islam. La, dengan mil'ul fam, kata Arab, penuh mulut, dengan penuh kebanggaan kita kata nahnu muslim, aku seorang muslim, I am muslim. Jangan kata saya biasa-biasa ya, no, mentah ke depan orang kafir. Nah, jangan koyok. Ini sekarang ni jati diri umat Islam mula dihakis. Daripada budak-budak lagi dihakis. Nah, bila mari bulan Ramadan, kedai-kedai di sekolah-sekolah kena buka dah. Tak boleh dah. Budak-budak kena bagi makan. Maka ramai-ramai. Tak malu mata dah kata orang. Tak boleh panggil pula orang kafir itu kafir, tak boleh. Ini semua ni dia panggil satu normalisasi untuk nak menghakiskan keizahan kita. Yang main puak-puak penjajah ni, dia masuk dalam otak anak orang Islam sikit demi sikit, dia tarik supaya kita makin lunak, makin lemah, makin tidak bermaya di hadapan orang-orang kafir. Jadi kita dipanggil ad-din. Allah Ta'ala sebut innad dina indallahil Islam dalam surah Ali Imran ayat 19. Ad-din dengan mana agama, cara hidup yang lengkap. Kita jangan panggil macam orang sekular. Agama ni dia dengan ad-din dengan nama agama untuk ritual saja. Orang lain-lain kehidupan suruh kau orang putih dalam bab ibadat kita ikut Allah. Itu pun tak ikut sepenuhnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita tinggal juga. Pergi reka benda-benda ibadat sendiri pula. Kita kata ini semua ni kerugian-kerugian yang sangat besar. Jadi peristiwa yang besar berlaku dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah, iaitulah peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi dihalau keluar dari Mekah. Berapa tahun dulu? Tahun lepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada tahun yang kedua diizinkan untuk berperang. Para pelajar tanda dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 39 Allah kata Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Siapa dia? Orang yang dizalimi. Siapa dia dizalimi? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin telah dizalimi. Ada yang keluar kata orang selal punggung, pakaian yang di badan je ada, orang lain tak boleh bawa, kafir ambil habis Mekah. Diskat. Maka uzina lilladzina yuqataluna, orang-orang yang diperangi oleh pokok kafir, bi annahum zulimu, kerana mereka dizalimi. Allah benarkan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah maha berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Siapa dia mereka? Tuan-tuan bacalah tanda surah surah kita ni, nama dia suratul Hajj ayat 39 ayat 40. Semua tu ciri-ciri orang yang dikeluar. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang yang dihalau keluar daripada negeri dia bukan dengan satu cara yang betul, kecuali kesalahan dia kerana dia kata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tu dosa. Maka mereka dihalau keluar sampai ke akhir ayat. Jadi para jemaah sekalian, itu dalam Islam, apabila kita dizalimi, maka Allah Ta'ala izinkan untuk berperang. Allah Ta'ala izin untuk berperang. Maka Nabi SAW dengan persiapan ini telah mengambil satu pendekatan yang baik. Apabila Nabi dengar ni, waktu Nabi duduk di Madinah, dapat khabar berita bahawa Abu Sufyan
Abu Sufyan ni ketua Quraisy. Dia panggil ketua delegasi Quraisy yang bawa barang-barang dagangan orang Mekah ke Syam. Nak balik. Ala balik. Jadi kita kena ingat anak Abu Sufyan nama dia Ramlah. Tulis nama Ramlah. Jarang dah ada orang nak nama Ramlah sama kita ni. Tak. Oh tak ada nama Ramlah kat Tasir lalu. Dia nak nama-nama pelik-pelik orang putih tu baru betul. Gelaran Ramlah ni nama dia Ummu Habibah. Isteri Nabi. Abu Sufyan bapak mertua dia, tapi perbezaan akidah. Menantu dengan mertua berperang. Jangan main. Itu akidah kita. Al-wala' wal bara' dipanggil. Kita kena jelas. Jadi Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi. Abu Sufyan ni masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita sambung buku ni dalam siri-siri yang lain pula, dalam tajuk Ibrah Peristiwa Agung Sepanjang Ramadan, insyaAllah. Jadi Abu Sufyan sebelum memeluk Islam merupakan pemimpin besar di Mekah yang mengepalai rombongan perniagaan ke Syam. Pada mulanya Nabi SAW hendak membuat sekatan sewaktu rombongan pergi. Mana Allah pergi lagi nak pergi sekat tapi tak dapat. Terlepas. Kemudian dirancang sekalian waktu sekatan sewaktu mereka pulang. Dengan tujuan untuk merampah kembali harta orang Islam di Mekah. Tiba-tiba kabilah Abu Sufyan, yang Abu Sufyan sendiri orang cerdik, dia panggil Dahaul Arab, orang-orang yang hebat pemikiran dia. Abu Sufyan memikir, dia kata aku ni nak balik lalu ikut Madinah. Madinah ni ada musuh kita. Jangan ingat, jangan kita sedap hati. Orang-orang yang kita halau daripada Mekah dulu mesti akan balas dendam. Jadi Abu Sufyan rasa cemas. Dia pun hantar utusan nama dia Damdam bin Amr supaya pergi ke Mekah cepat, beritahu pada Abu Jahal, ketua dia panggil bagi kita gak ketua Dewan Perniagaan Mekah. Beritahu ke Abu Jahal bahawa harta kita dalam bahaya. Harta kita dalam bahaya. Selamatkan harta. Sudah dah lah. Abu Jahal keroh tenaga. Siapa dia ada kepentingan dalam harta ni, keluar. Bawa senjata lengkap. Siap dengan bawa artis-artis. Bawa botol-botol arak. Nak pergi berpesta di Badar. Cari mampu. Cari nyakit kata orang. Jadi Abu Jahal dengan 1000 tentera telah keluar. Nabi SAW tidak bersedia untuk berperang, melainkan hanya untuk memintas kabilah Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan dalam keadaan mereka tidak bersedia. Kafilah Abu Sufyan ni dia tak ada senjata banyak sebab dia nak pergi nego ya. Dia panggil senjata musafir saja untuk nak jaga barang-barang. Jumlah tentera Islam lebih sedikit daripada tentera Abu Jahal. Kalau nak banding, tidak mempunyai kelengkapan. Manakala Abu Jahal pula mempunyai pasukan berkuda, pasukan memanah, baju rantai, topi besi. Dia punya alat dia lengkap. Nabi SAW bersama dengan sahabat, bilangan dia 313 orang. Ada setengah riwayat kata belah-belah ya. Ada plus lagi lah, 313. Lebih kurang gitulah bilangan dia. Abu Jahal dengan 1000 bala tentera yang lengkap bersenjata nak lawan tak apa kemah. Setelah kafilah Abu Sufyan terlepas, Abu Sufyan ni cerdik, dia rasa tak sedap hati, dia pusing kafilah dagangan dia ni pergi ke tepi laut, lari daripada jalan Madinah, mana tak kot lain. Abu Sufyan lepas, dia hantar surat kepada Abu Jahal, bos, barang-barang kita selamat dah, aku lari ke tepi sungai, tepi laut, balik beres. Abu Jahal punya sombong, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bataran wari'a'an nas. Dia keluar dalam keadaan sombong, angkuh, takabur, nak menunjuk pada orang. Abu Jahal kata, la manarji', kita tak akan balik.
hatta narid ma'a Badar, kita pergi minum air di Badar, kita bergendang 3 hari sana, kita habiskan botol-botol arak yang ada ni, arti hati bagi dulu 4-5 lagu, baru kita balik. Ya, bagi Malaikat Maut duk tunggu, tak boleh lari dah. Abu Jahal pergi juga ke Badar. Abu Sufyan pusing balik, lepas. Maka dalam peristiwa Badar Al-Kubra menyaksikan bagaimana kaum muslimin diberikan pertolongan luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena ingat, dalam perjalanan Nabi, perjanjian Nabi sallallahu dengan orang-orang Madinah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Ansar ketika Nabi di Madinah. Sekarang ni Nabi dah keluar daripada Madinah. Badar ke Madinah ni dekat 200 kilo. Dekat 200 kilo. Maknanya jauh dah jarak. Mana perjanjian tu mereka akan kawal Nabi di Madinah. Hak ni mau keluar ke Madinah. Macam mana keadaan kita? Sudah. Maka Nabi mengadakan mesyuarat tergempar. Panggil tentera-tentera yang ada, Nabi kata, "Asyiru ayuhan nas." Cakap, bagi tahu pada aku apa pandangan kamu. Maka mata perjanjian Nabi dengan orang Mekah, dengan orang Madinah ni, dalam buku Mekah ni kita dah cerita, dia panggil perjanjian Aqabah. Tuan-tuan bacalah ni, perjanjian Nabi ketika berada di Aqabah di Mina, hari haji. Bangun wakil Ansar, nama dia Al-Miqdad bin Al-Aswad, wakil Muhajirin. Miqdad orang Mekah. Dia kata, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Jalan terus Rasulullah, jangan takut. Fa nahnu ma'ak, kami akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan kata seperti Bani Israel kata ke Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Bani Israel jahat. Dia suruh Nabi Musa pergi perang, dia nak tunggu sini. Dia kata, "La izham anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Dia kata pergi berperang, kami bersama. Oleh kerana Miqdad ni orang Mekah, Nabi perjanjian kita dengan orang Madinah kan. Nabi kata, "Asyiru ayuhan nas." Bagi pandangan lah, orang lain nak dengar ni. Bangun wakil Ansar Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia kata, "Ya Rasulullah, cara Rasulullah cakap ni macam tuju ke kami ya?" Nabi kata, "Na'am." Sa'd bin Mu'az jawab, "Faqad amanna bik wa saddaqnak wa syahidna annama ji'ta bihi huwal haq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wat ta'ah." Kata Rasulullah, kami beriman, kami dah yakin apa yang dibawa oleh Nabi ini benar. Famdi ya Rasulullah, teruskan Rasulullah, bawalah kami nak pergi ke mana. Law ista'radta binal bahra fakhuttahu lakhadna. Kalau Rasulullah nak menyeberangi laut, kami akan berenang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi pun rasa segar, rasa tenang hati, sebab wakil Ansar telah meneruskan jawapan bahawa mereka akan terus bersama dengan Rasulullah dalam apa saja situasi yang akan berlaku. Jadi bila Nabi sampai di Badar, tuan-tuan kena ingat, mula-mula dia duduk dekat dengan mana? Dekat dengan Kathibul Hanan, tempat debu pasir tu. Waktu kita pergi Lo ni jadi healing pula. Dah lah, pusing juga kita ni. Kita bawa pergi nak suruh tengok tempat. Jemaah kita ni pakat rukah naik bukit tu pula. Ambil gambar situ. Tak apalah. Orang panggil healing ibrah. Nah, bila-bila naik bukit sambil kita ceramah situ. Jadi bila Nabi dengar jawapan daripada Ansar, Nabi kita bergembira. Nabi mengatakan, Nabi kita pergi, dia pergi dekat dengan masjid yang ada ni, dia panggil Masjid Arish. Nabi kita buat bangsa itu dan dia cari tempat nak duduk situ. Jadi bila Nabi ambil tempat, kalau mengikut dalam ketenteraan kurang strategi. Tengok. Maka sahabat mari tanya Nabi. Al-Hubab bin Munzir mari tanya Rasulullah, tempat ni ke Allah Taala suruh? Tempat ni ke Tuhan suruh duduk? Ke ini pandangan Rasulullah sendiri, peribadi saja, bukan dengan wahyu? Nabi kata, la,
pandangan saya. Dia kata kalau pandangan saya nak bagi pandangan juga. Tapi kalau wahyu daripada Allah, tak ada pandangan. Tengok sahabat punya mantap keimanan. Kalau Nabi duduk sini kerana wahyu daripada Allah, Allah Taala perintahkan ijlis huna, maka kami tak ada pandangan lah. Tapi kalau ini pandangan Nabi saja tanpa wahyu, saya nak bagi pandangan. Nabi kata panggil, asyir, silakan. Nabi kata silakan. Nabi kata bal huwa ra'yu wal harb. Ini pandangan peperangan. Jadi kalau tak, kita pergi depan lagi. Kita pergi depan, kita sekat semua ayah-ayah ada ni duduk belah kita, puak kafir mari depan tak ada air. Bijak. Maka Nabi SAW terima pandangan dan Nabi kita bergerak. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah dalam perjuangan mestilah mempunyai ikhtiar, strategi dan taktik. Maka dipilih tempat yang dicadangkan itu sehingga menyebabkan Abu Jahal dan para pengikutnya terputus bekalan air. Jadi kita pergi depan, kita sekat semua air. Hak mana ada lagi telaga-telaga tu tutup dulu, timbus, biar Abu Jahal tak ada air. Ini bijak kan? Jadi Nabi kita ada air, Abu Jahal tak ada air. Apabila berhadapan dengan musuh, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang panjang, yang masyhur. Nabi mengatakan, Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya Allah, tunaikanlah janji yang kau janjikan kepadaku, nak beri pertolongan. Jadi Nabi kita panjanglah menangis. Rasulullah bermunajat pada malam Jumaat tu. Si Abu Jahal berdoa juga, kakak tu, kakak Abu Jahal ni berdoa juga. Dia kata, Allahumma aqta'ana lirrahim, ya Allah, Muhammad ni dah putus silaturahim. Wa atana bima la nu'raf, ajaran dia ni kami tak tahu apa ajaran Tuhan satu ni. Orang duk main Tuhan beratus. Fa ahinhul ghadah, binasakan dia esok. Allahu akbar. Hei, doa juga. Betul kita tak pelik hari ni. Nah, orang bukan Islam pun berdoa juga. Tak boleh kata kafir dah. Pembesar larang kita kata kafir. Tak boleh kata kafir pula dah. Sebab takut menimbulkan ketidakharmonian. Lama dah orang kata kafir ni. Tak harmoni pun. Jangan kata depan ketika kita bercakap tentang akidah, kita kata ini orang kafir, ni orang Islam. Ni orang kafir dia main stalking kita pun kita sengih. Ni tapak kasut pula dah. Dalam tapak kasut ada nama Nabi pula dah. Satu-satu keluar dah benda ni. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah. Ada riwayat kata Nabi kita berdoa ni siapa jatuh, keridak dia jatuh atas belakang ni, tingginya tangan Nabi kita angkat. Allah Ta'ala akhirnya Nabi kata, Allahumma in tahlik hadhil isabatu la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau mati lagi sekumpulan kecil ni tak ada dalam orang sembah mu atas dunia ni, mana Nabi wafat, habislah orang lain ya. Mengapa Nabi SAW berdoa begitu kuat? Minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kita kalah hari ni, apabila tanah air akan dijajah, keluarga akan ditawan, harta akan dirampas, dan tak ada lagi orang-orang yang sembah mu atas dunia ini. Maknanya situasi ini menunjukkan kepentingan Islam itu utama sekali. Kita dalam perjuangan kita ni, kita utamakan perjuangan Islam, bukan kerana bangsa semata-mata, bukan kerana keluarga semata-mata, tapi yang kita nak apa? Kita nak perjuangan yang begitu mantap, begitu besar. Allahu Akbar. Peperangan ini menemukan antara satu bangsa dan satu keluarga. Satu bangsa. Abu Jahal mari Mekah dengan kumpulan Quraisy, Nabi dengan sahabat-sahabat Muhajirin juga Quraisy asal di Mekah, berlawan sama dia. Sayyidina Abu Bakar di sebelah pasukan Islam, anaknya pula duduk dengan Abu Jahal. Anak ngayuhnya. Abu Ubaidah berada di sebelah Islam, manakala ayahnya pula di sebelah jahiliyah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tengok,
Allah kata apa? Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang itu adalah bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Tanda ayat ini ayat surah Al-Mujadilah ayat 22. Begitulah situasi mereka yang menyertai perang Badar apabila diuji oleh Allah SWT dari sudut harta, diri dan kasih sayang dengan keluarga. Anak beranak sendiri bertempur di Badar. Lawan tetap lawan. Islam dahulu atau perkara lain? Jawabnya ialah Islam mesti diutamakan. Inilah kehebatan ahli Badar. Orang yang ikut Nabi dalam peperangan Badar ini mendapat satu sijil khas, anugerah khas. Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Orang yang pergi Badar ini, membuatlah amalan pada ni apa-apa, Allah Ta'ala telah beri keampunan kepada mereka. Sebab itulah bila berlaku kes Hatib bin Abi Balta'ah yang tulis surat kepada orang Mekah, ada sahabat-sahabat nak ambil tindakan kepada dia, Nabi kata jangan, sebab dia ni ahli Badar. Allahu Akbar. Itu dia panggil cerita. Nabi kata innahu qad syahida badrin. Baiklah para jemaah sekalian, masa lalu kalau kita ceramah bab Badar ni pas gelap pun sedap, tapi tak bolehlah, kita ada jadual. Baiklah, sebahagian daripada cerita Badar ana dah sebut dalam buku Madinah. Tuan ambil dalam buku Madinah ni dengar cerita. Cuma hari ni kita nak ambil semangat Badar dia. Ni dalam buku ni ada dah. Buku Madinah Munawwarah. Kita telah letak salah satu daripadanya peperangan Badar. Walaupun Badar ni jauh daripada Madinah, tapi kita kira dia ni dalam Madinah juga sebab ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Para jemaah sekalian, cara ringkasnya, kesimpulannya, peperangan Badar menjadi pengajaran kepada umat Islam tentang makna sebenar Islam yang mesti berada pada kedudukan paling tinggi berbanding perkara lain. Kedudukannya lebih tinggi mengatasi kedudukan bangsa, tanah air dan segala kepentingan yang lain. Antara faktor utama kemenangan tentera Islam dalam mengalahkan musuhnya di Badar, apa dia? Tulis. Yang pertama, keteguhan hati pasukan muslimin dan peneguhan Allah dengan diutuskan para malaikatnya. Jadi walaupun kita ada 313, tapi malaikat mari 3000. Allah kata kalau nak lagi aku hantar 5000 tentera. 3000 pada dah. Jadi keteguhan hati ini sangat penting kerana perjalanan dakwah ialah jalan yang sangat panjang dan banyak rintangan. Kerana itulah ciri-ciri pendakwah yang nak dapat kemenangan mesti dua, as-sabru wat taqwa. Yang kedua, tanda sebab-sebab kemenangan yang kedua ini yang kita kena ambil. Kekuatan zikrullah, iaitu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin dengan lisan dan hati. Ternyata syarat kemenangan berpihak kepada orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan dengan selalu berzikir, berdoa dan qiyamul lail. Nabi tak tidur malam Badar. Nabi kita bermunajat. Sahabat-sahabat lain Allah Ta'ala izinkan mereka tidur dalam keadaan takut, gawat, hujan turun, sahabat lena. Nabi tak, duduk ibadat, duduk munajat, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tentera lain tak munajat? Sebab Allah Ta'ala nak bagi, dia panggil himpun daya, nak ambil tenaga kepada sahabat-sahabat ni. Tuhan bagi tidur malam tu. Allah. Kalau tidak duduk memikir, nak lawan Abu Jahal ni, dia ada senjata, kita tak ada senjata, dia 1000 orang, kita 300, mikir panjang. Jadi bila tidur tenang, alhamdulillah. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian dan kesusahan, kerana sabar merupakan senjata yang menjadi kekuatan bagi sebuah pasukan. Sabar dalam menghadapi pertempuran dan sabar dalam menghadapi musibah ialah jaminan bagi sempurnanya pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar bukan berarti pasif.
lembek, tak bermaya, tak ada strategi, pakai duk garu kepala kelipah. No, sabar dengan makna bawa perancangan yang rapi, strategi yang mantap, baru kita jadi molek. Oleh yang demikian, sabar mesti sentiasa diiringi dengan ikhtiar dan mujahadah. 5. Keikhlasan dimiliki oleh kaum muslimin kerana kemenangan tidak boleh diraih dengan kesombongan dan riak. Jadi kita kena belajar. Kalau kita menang, kita syukur, jangan sombong, jangan angkuh. Ni bila kita menang dapat kuasa, lupa kawan, lupa teman, lupa perjuangan, lupa daratan, insya-Allah tidak lama keangkuhan itu akan hilang. Sabar. Allah SWT pasti akan menolong orang-orang yang berperang di jalannya dengan niat yang ikhlas. Dalam Islam, bilangan bukanlah faktor yang menentukan segala-galanya, tetapi faktor kualiti adalah sesuatu yang perlu diutamakan. Mana itu adalah Islam. Islam menyelamatkan semua. Islam menyelamatkan semua. Apabila ditegakkan Islam, semuanya pasti akan selamat, insya-Allah. Itulah di antaranya faktor-faktor yang memberi kemenangan kepada Islam yang kita semua kena belajar. Jangan sekarang ni walaupun bilangan kita ramai, Allahu Akbar, semalam orang duk viral Masjid Haram solat tarawih saja 3 km panjang, luar masjid sampai ke Maklon. Ramainya orang. Ana waktu tengok gambar ni, orang lain duduk like bawah tu gembira. Kita bila tengok gambar ni, ana teringat kepada sebuah hadis. Hadis Nabi sebut dalam hadis, akan datang satu masa nanti kamu akan diganyang oleh orang kafir sebagaimana orang makan hidangan, boleh makan apa kita nak. Kita makan dalam talam makan, ada ikan, ada ayam, ada budu, ada ni. Nah, pakai duk lenyek di atas budu tu kau. Tak ada gambar apa. Nabi kata, kal akalati, seperti orang makan adalah hidangan. Sahabat tanya, amin qillati nahnu yauma izin, kita sikit ke masa tu? Nabi kata, la. Bilangan orang Islam berapa juta, bilion bilangan. Contohnya, walakinnakum ghusaun kawsa'is sail, tapi kamu sudah menjadi macam buih di tepi air. Buih ni kuat, tak kuat anda. Kita bilangan ramai, tapi jadi jaban, jadi penakut. Yahudi berapa orang ya ada yang duduk di sebelah Palestin. Kalau nak kira negara-negara sekeliling Palestin itu, kata orang tak payah bawa senjata, pergi berjalan kaki pun rebah dah Yahudi. Tapi apa boleh buat, rusak. Jadi kita bila tengok, bukan kita kata rusak pada orang semaya tarawih lah, kita tengok pada bilangan kita ramai, tapi kita tak boleh lawan dengan suasana yang ada hari ni. Maka kata di orientalis, apabila negeri orang Islam dijajah, masyarakatnya boleh dipecahkan, tapi Islam tidak boleh dimatikan. Ini penjajah mari dulu, dia train anak-anak orang Islam, khatam mengaji di Eropah, mengaji di sekolah orang putih. Bila dia yakin, dia lepas negara ini kepada mereka. Jangan marah. Itu fakta sejarah. Rahsianya ada pada dua batu yang sangat keras. Walaupun penjajah sudah menakluk umat Islam, tapi masih tidak boleh dipecahkan batu tersebut. Apa dia ke batu ataupun tunggul, tonggak yang besar yang tak boleh dipecahkan itu? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Orang putih dia boleh kita jauh daripada Quran, dia boleh kita tak berhenti baca Quran, tapi dia tak boleh nak hapuskan Quran. Kedua, kiblat umat Islam dipanggil Makkah Al-Mukarramah, kiblat orang Islam. Semua orang Islam duduk di mana-mana pun akan bersatu hati. Duduk di mana? Duduk menghadap ke arah kiblat, bukan sembah batu. Ni keluar video orang mana tak reti bahasa ni. Dia kata umat Islam duduk sembah batu 5 kali sehari. Kita kata kita sembah batu. Kita sembah Allah Azza wa Jalla. Cuma batu tu tanda kesatuan ummah. Anak kata kalau tak ada batu kiblat ni, kita semaya 5 beranak dalam rumah,
tak sama belaka. Ayuh teh kau ni. Mak kata aku ada kau ni sedap sikit. Ada kipas sini. Anak kata kita ngadak ke tekak ni lah. Tak. Sambil-sambil maya boleh koya. Dia kata mana? Tak akan sama. Tapi bila kita kiblat satu, seluruh dunia akan menghadap kepada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita menghadap ke arah Baitullahil Haram. Alhamdulillah. Baiklah, itulah ibrah yang dapat kita ambil. Para jemaah sekalian, banyak lagi pengajaran lain. Tak bolehlah kita kena ambil ikut tajuk. Jadi oleh kerana hari ini tajuk kita Ghazwatul Badar 17 Ramadan, maka tajuk inilah yang kita nak, yang kita ambil. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita dapat kebaikan ataupun dapat sedikit faedah daripada buku yang ditulis. Tajuk dia RNR Ramadan, rehat jiwa, rawat hati. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Tuan-tuan belilah buku ni insya-Allah. Baik, setakat tu dulu. Insya-Allah kita sambung lagi besok, sambung tafsir kita. Pagi Jumaat aja kita baca kitab ni. Tapi lepas raya ni kita baca kitab kita lah. Kita Islam adalah cara hidup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.